السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu bagi meneruskan pembacaan kitab kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita menggunakan kitab Idaman Penuntut pada menguraikan yang khusus kitab Jawi pada muka surat 40, iaitu perbicaraan berkenaan dengan hukum menggunakan bijana. Bijana ni saya rasa lah bahasa ni bahasa Sanskrit lah, bahasa Islam kan, bahasa Arab kan dia. Sanskrit sebab yang saya tahu lah, Sanskrit ni dia adalah satu jenis bahasa yang dia ni, contohlah kalau bijana, saya, itu adalah satu benda yang Sanskrit. Kereta, kalau bunyi lah kamu, tu bahasa KL. Saya itu lain. Jadi itu bijana ni adalah bekas, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut ina'un. Ina' ni bekas. Hukum menggunakan bekas. Bekas apa? Banyak bekas. Tapi zaman sekarang ni tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, bekas banyak dah terpawai. Bekas terpawai tak termasuk dalam hukum ni ke? Nanti kita tengok. Apa saja benda yang rupanya bentuk bekas ataupun rupa bentuk alat dan sebagainya, jom kita tengok penggunaannya. Sebab apa? Material yang digunakan. Okey. Baik. Nombor 28. Haram, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Haram atas orang Islam, lelaki dan perempuan menggunakan bijana seperti pinggan mangkuk daripada emas dan perak, sama ada besar atau kecil, sedikit atau banyak. Yang ni dia punya asal masalah. Masalah dia dalam hukum fiqh mengatakan haram menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, sama ada kecil atau besar, sedikit ataupun banyak. Ini hukum asal. Kerana apa tuan-tuan? Emas perak tak boleh. Tapi kalau bekas yang diperbuat daripada timah, yang diperbuat daripada titanium, yang diperbuat daripada apa lagi yang mahal-mahal ni, copper, yang diperbuat daripada, tak kisahlah aluminium ke apa pun, silver, tak jadi hukum perbincangan kita. Kerana terkenal di seluruh dunia, emas dan perak merupakan an-naqdain. An-naqdain ini adalah mata wang. Yang ni je yang boleh buat duit pun. Padahal tuan-tuan, titanium lagi mahal. Padahal tuan-tuan, berlian copper pun mahal. Tapi mahal tak sampai tahap mahal. Emas kilo 300,000. Kalau titanium tak tahu kilo berapa. Kalau copper,
aluminium sekilo dalam 10 ringgit. Kalau rupa tu sekilo 30 lebih kurang. Lebih kurang lah saya anggatkan macam tu lah. Lebih kurang nak kata, walaupun benda tu boleh buat duit, tetapi mah perak ni dia adalah benda yang berkaitan dengan an-naqdain. An-naqdain itu adalah benda yang dibuat sebagai barang dagang nilai mata wang. Sebab tu tuan-tuan, apabila kita menggunakan duit tersebut ataupun emas atau perak untuk sebagai bekas makan, maka orang kata hang ni tak ada berdalih ke nak guna buat makan. Makan dalam rumah, nampak benda di situ tu menunjukkan kata berbangga-bangga. Siapa orang tidur atas duit, hilang itu buat duit. Yang tu satu benda tak boleh elak. Sebab apa? Walaupun benda tu kertas memanglah, tapi pada masa sekarang ni benda tu bernilai. Dia buat lapik kaki ya duit tu. Ataupun dia buat tempat duduk. Tak boleh. Sebab benda tu melibatkan mata wang pada satu-satu tempat ataupun mata wang untuk satu-satu negara. Jangan dihina. Jangan dihina. Inilah dikatakan benda yang melibatkan rias kepada mata wang. Dan asalnya segala-galanya bermula daripada emas dan perak. Duit ringgit kita Malaysia hari ni pun ada nilai emasnya di situ. Ada nilai emas. Kalau macam tu Ustaz, beg ni pun ada nilai emas juga. Betul. Memang pun beg ni ada nilai emas. Agak-agak berapa gram emas beg depan kalau jual beg. Tetapi kedudukan beg ini dengan mata wang dan juga dengan emas tak sama. Sebab apa tak sama? Beg ni dia boleh susut nilai. Kalau dia jahanam, dia rosak, boleh susut nilai. Duit ringgit ada dekat kita RM50. Kalau terkoyak, laku. Bersetit betul. Boleh laku sikit. Kalau koyak separuh tak laku. Tapi kalau bos rated buat pi dekat bank Ara, mungkin laku. Okey dah laku, tukar balik, ambil balik. Okay. Tapi kalau beg ni buat pi kat bank Ara, agak-agak dia boleh buat apa? Dia kata bukan silap cik, bukan main bank ni, kena pi arcade. Bukan pi bank Ara, ni arcade punya Ara kena pi. Contoh kan, tak laku. Walaupun dia ada nilai wang, betul. Handphone kita ada nilai wang, betul. Tapi dia bukan adalah barang yang disifati oleh orang. Tapi kalau emas, rosak pun ada nilai. Bukan tegak rosak, habuk itu pun ada nilai. Habuk emas. Kawan saya, dia menikah dengan anak Tok Kemat. Dia menikah dengan anak Tok Kemat. Dia ni nak tunjuk rajin lah bila dengan Pak Mentua ni. Dia sapu Pak Mentua tu buat kiki-kiki rumah tu semua ada emas lah. Lepas tu dia sapu-sapu buang tu sampah. Nak tunjuk rajin pun. Pak Mentua main tengok-tengok. Awak yang buat macam ni. Dia orang kata, awak yang buat gini ni. Ini duit bukan ni duit. Takkan habuk pun duit. Habuk pun duit. Emas ni habuk pun duit. Tak ada satu habuk dari duit. Baru dia tahu kata betapa bernilainya emas tu. Sebab habuk pun jadi duit. Macam tu juga perak. Tapi kalau duit kertas kita, yang tu jadi masalah. Duit kertas kita, habuk tak ada duit. Habuk tak ada duit tak. Itulah ceritanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab orang tukarkan kepada duit, benda tu nak bagi laku ataupun nak budak di bawah. Itu saja. Baik. Kalau agak-agak kita hari ni kita masih lagi guna emas ni. Semua orang dalam poket mesti ada penimbang emas. Di mana pun mesti bawa penimbang emas. Sebab emas tu laku. Contohnya kita nak beli nasi lemak. Nasi lemak ni berapa gram emas ni? 0.1 gram. Kita mau ambil emas tepi tu, potong tu, timbang. Cukup lagi. 0.1 gram. Cukup lagi.
Oh, timbangmu ni ringan. Main timbangku tengok timbang dia pula berat. Sebab masing-masing kena bawa. Sebab nak berniaga, dia kena bawa barang tu. Nak berjual beli, mesti kena buat. Jadi sebab payah, tukar. Buat duit petang. Itulah contoh dia. Okey. Baik. Kalau tuan-tuan dah kenal fiqh sampai macam tu, kalau tuan-tuan dah kenal fiqh sampai macam tu, nanti senang kalau kita nak cerita bab riba. Bab riba. Kalau cerita bab riba, tuan-tuan nak kira duit boleh jadi riba ke emas je boleh jadi riba? Itu saya seronok tuan-tuan kalau mengajak fiqh ni. Kita cerita biar orang faham. Inilah punca masalah. Kadang-kadang kita mengaji fiqh pun tak cerita sebab apa haram guna berjana. Saya daripada dulu mengaji haram guna berjana yang dibuat pada emas dan perak. Aku tak tahu punca apa sebab. Rupa-rupanya ada sebab yang berkaitan dengan duit dan keuntungan. Kalau kita kait macam tu baru kita faham. Oh, pokoknya sini masalahnya. Ya. Ini kalau kita ambil duit dolar tidur atas tu buat bantai, buat pijak kaki, mesti orang marah. Sebab benda tu adalah benda yang diperdagangkan. Lebih-lebih lagi, duit Saudi siap ada tulis la ilaha Allah ni, ada bendera, ada sebagainya. Yang tu lagi lagi problem. Satu usut tanah ni. Tak apalah kalau tak boleh usut tanah bagi duit tu saya. Itu senang. Itu senang. Kalau rasa usut tanah tak boleh bagi duit tu. Dia cerita dia tuan-tuan, kalau nak masuk tandas ni, pertama sekali. Kalau duit tu berada dalam dompet, tak faham. Sebab apa tuan? Dia cerita macam ni lah. Asal kalimah, asal benda yang kita kena jaga kemuliaan ni adalah Al-Quran, ada kalimah Allah. Takut-takut. Ini asal-asal ni. Takut-takut benda tu jadi tercemar dengan tangan kita. Tiba-tiba tangan kita yang bernajis, tiba-tiba kita menyentuh kalimah Allah Ta'ala ataupun kita sentuh kalam Allah. Jadi najis. Itu jadi cemar. Kemudian pula kalau kita pegang Quran pula, takut-takut dia jadi kotor, jadi cemar dan orang nak baca tu tak nampak satu baris besar. Orang nak baca tu terpadam satu kalimah contohnya. Itu besar. Sebab tu nak pegang Quran kena ada wuduk. Bila ada wuduk ni kita basuh bersih apa sebab wuduk kita pegang. Tapi kalau dia ada wuduk, tangan penuh dengan apa minyak hitam, tak boleh juga. Tangan ni penuh minyak hitam ni. Aku ada wuduk kena pegang Quran. Tak boleh. Lagi hang pegang Quran lagi terpadam beberapa huruf. Tak boleh juga. Sebab itulah ulama kata kena ambil wuduk. Ambil wuduk tu sebagai satu punca yang dikatakan besar apa ham tu bersih zahiran wa batinan. Yang tu cerita. Tapi kalau kita memang tangan bersih dan sebagainya nak baca Quran, tak ada wuduk, kita nak pegang. Tak salah, tapi kena jagalah. Tapi tiba-tiba kita, Ustaz tak boleh lah, ni kena ambil wuduk. Wuduk tu sebagai nak mengelak satu masalah yang kecil berlaku. Masalah yang berlaku sebab benda tu ambil wuduk lah senang. Ambil wuduk tu confirm dah bersih. Itulah ceritanya. Baik. Ni tak masuk tajuk ni. Tak apalah. Kita tajuk ni tak ada masalah. Kita baca senapas pun boleh. Nak cerita kata tu, nak faham dah tu. Bila faham punca dia, mainlah cerita macam mana pun insyaAllah boleh faham. Itulah punca dia. Baik. Tadi dia kata guna bekas daripada emas dan perak sama ada pinggan, mangkuk, sudu dan sebagainya. Termasuklah pencelak mata, bekas celak, pencongkel gigi, sudu, garpu, sikat, pembaraan. Pembaraan ni bekas kita duk bakar buku tu. Kemian ke, nak bakar kemian ke, bakar buku tu ke, bakar apa lagi? Tempat bumbara tu. Jarum dan sebagainya yang dibuat daripada emas dan perak. Oh, tak jumpa.
Kitab Rumi muka surat apa? 18. Kitab Rumi muka surat 18. Kitab Jawi muka surat 40. Tapi tak apa tuan. Yang baca Jawi ni dia ke depan sikit, dia muka surat 40. Yang baca Rumi baru 18. Tapi habis sekali, tak apa, jangan takut. Habis sekali sama. Dah? Oh, sijil Jawi. Oh, sijil pun buat Jawi. Tuan-tuan kena belajar macam Jawi. Baik. Termasuklah benda-benda garpu, bekas celak, apa saja benda. Yang benda tu melibatkan penggunaan dan boleh jadi benda tu dihina. Contohnya macam sudu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa sudu kita lempak je. Lempak tu tak ada masalah pun. Bukan kita mengagumkan mak merah tu. Kadang-kadang kita buat benda-benda mainan, buat pijak, buat. Jadi tu benda ada nilai. Tiba-tiba kita buat main-main. Tak boleh. Macam juga pencukir gigi. Oh, pencukir gigi dia tumpah. Oh, buat cukir gigi ya. Allah. Tak boleh. Jadi benda-benda macam tu yang takut dianggap sebagai satu benda yang salah. Sebab tu pekah pun dibicara waktu. Ya, dibicara waktu. Apa saja dia pun buat daripada emas. Contoh. Handphone hak paling mahal. Handphone paling mahal dalam dunia ni baru saya tahu ada satu jenama. Bukan iPhone. Bukan. Vertu. VERTU. Keluaran Nokia. Cuma tuan-tuan cari. Harga dia paling murah pun RM20,000. Oh. Keluaran Nokia, Vertu. Benda ni lama lah tuan. Tuan-tuan, tapi handphone tu nampak macam bodoh. Kalau tuan-tuan letak atas meja orang tengok, dah handphone lah. Apa ni? Pegang, tengok. Ish, tak tahu. Harga handphone biasa pun RM20,000. RM20,000. Kan? Kalau beli kat luar tu dalam RM5,000 dulu. Kalau iPhone tak sampai ke RM5,000 dulu. Dan kadang RM7,000 dulu. Kalau hak beli dengan US lah. Yang ni tuan-tuan, dia buat benda apa? Dia mahkan itu. Kalau benda yang digunakan pada benda dalam, tak nampak pun. Yang ni benda yang memang dimewahkan dan benda yang untuk kegunaan apa berbangga-bangga. Yang ni sebenarnya tuan-tuan ada khilaf di kalangan ulama. Contoh tuan. Kalau dah contoh dalam CPU komputer kita ni ada sikit emas dipergunakan. Kerana emas ni dia mengalirkan tenaga tu alir elektrik yang paling terbaik. Jadi dia letaklah emas pada satu-satu bahagian, satu-satu part. Jadi benda tu kerana perlu tak ada masalah. Walaupun benda tu mana dia guna emas sebagai benda macam tu, tapi sebab atas dasar keperluan dan kemaslahatan boleh guna. Dia boleh cari tu dia nak beli lah tengok. Nak tengok macam mana? Dia pun buat besar je. Dia kan beratur, tapi dia pakai macam dah dia kecil je. Kecil biasa je. Dia macam 3310 tu ada macam-macam kecil lah. Tengok pada ni kan. Oh, tuan-tuan kalau beli hal tu. Rasanya sembahyang pun tak khusyuk kalau tak depan. Yang tu mahal lagi benda rantai emas hak perempuan kita pakai. Harga RM20,000, RM30,000. Orang kita pakai emas tu buat RM1 wajib. Kata RM4 apa tu. Tapi itulah kata benda-benda macam tu. Ada sih. Ya. Dia kalau ni keluaran Nokia lah, syarikat Nokia. Kan dia pernah jatuh. Bila mana dia naik satu ketika tu dia jatuh. Bila jatuh tu dia tak naik dah. Lepas tu dia cari satu ruang pula untuk nak naik dengan cara yang terhormat. Itulah Nokia. Kita ada kata Nokia. Itulah Nokia. Dia naik dengan cara yang terhormat. Memang bukan orang-orang biasa-biasa yang cari dia. Orang yang luar biasa yang cari dia. Dulu semua orang pakai dia.
Itulah tuan-tuan dunia. Baik. Demikian jua haram berpusat dengan pembaraan itu kecuali kerana terpaksa. Darurat. Berpusat pada pembaraan. Maksudnya kita gunakan bekas yang duk bakar buku tu. Kita duk ambil asap daripada apa bekas yang dibuat pada emas tu. Tak boleh. Tapi kalau bekas tu kayu, bekas tu bakar tak apa. Kan kita ni tuan-tuan pernah tengok dah orang bakar buku. Kemudian dia bagi kita ambil asap tu. Asap tu sebenarnya kan dia baik untuk paru-paru. Yang gaharu ni asap gaharu lah. Tapi kalau asap rokok lain. Dia asap yang jenis gaharu ni dia baik untuk paru-paru. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kalau dalam majlis lagunya majlis maulid kalau semua dia buat bakar bara tu. Dia pukul bagian di bawah. Sebab benda yang mewangi ni benda ni adalah syaitan tak suka. Itu dia antara bendanya lah. Dia bukan nak kata benda tu minyak wangi ke apa semua tu sama lah, pelik lah. Tapi nak cerita bauan itu bauan yang tidak disenangi oleh syaitan dan iblis. Jadi kita duk ambil mengusap tu maksudnya duk ambil asap daripada tu pun kalau bekas tu bekas mah haram. Itu sampai tu. Sampai tu. Ya. Melainkan kecuali terpaksa ataupun darurat. Kalau terpaksa darurat dalam salah. Umpama pakai pencelak daripada emas atau perak jadi cerah mata. Orang pesan kata hang mata kamu kalau nak cerah kena pakai hak emas tulen. Ataupun pakai perak yang tulen. Kalau hang pakai yang terbangga apa semua ni kuih kelabu lagi. Makin kelabu. Jadi terpaksalah pakai doktor atas nasihat doktor pakai memang cerah. Cerah masa depan tu kan pakai emas ni. Ataupun perak jadi cerah mata dan jika tidak pakai jadi rabun. Kalau tak pakai jadi rabun. Atau tidak cerah menurut kenyataan doktor yang adil. Atau jadi tak cerah mata. Kita pun tuan-tuan bini minta main gelamat dah tu cerah mata luar kita. Cerah mata kan rabun mata kita. Main gelamat tu gelamat kan tak ada lah ni. Cerah rambut. Dia bukan cerah mata, cerah rambut. Aduh, kata kira wajib ke tak tu. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tapi atas dasar nasihat doktor yang adil, ketika itu harus pakai pencelak daripada emas atau perak. Harus boleh pakai. Ada benda tu hasil daripada nasihat doktor, hasil daripada nasihat orang, boleh pakai. Macam tu juga tuan-tuan. Anggota badan yang terpotong, contohnya hidung. Sahabat pergi perang. Orang-orang hidung putih. Bila hidung putih nak buat balik ni jadi tak boleh. Hak yang material lain tak boleh. Gatal lah. Lepas pada tu tak sesuai lah. Lain kali Nabi kata kalau boleh buat pada emas, buat. Buat daripada emas boleh sesuai. Boleh pakai tak barang daripada emas. Jadi itulah yang terbaik yang boleh dipakai kerana dorat. Waktu orang tua-tua dulu dia buat gigi emas. Gigi emas tu dia salut ke ataupun memang gigi tu emas? Dia salut kan? Tak tahu dah dia buat macam mana tapi dah ni jarang dah jumpa orang gigi emas. Warga emas banyak. Oh, di sini warga emas. Jadi yang buat gigi emas tu tak ramai dah. Tengok lah ni pun kalau dia tanam gigi pun dia buat skru tu aluminium tu saya pun tak tahu tapi skru ditanam dalam itulah yang kekal. Itu kebanyakannya yang jenis tanam tu apabila dia mati so kena cabut tak? Kalau gigi emas dulu mati kena cabut. Mati kena buka buang emas dia. Jadi sebab apa kata? Sebab apa?
Sebab benda tu lah kena faraid lagi satu. Benda tu kena faraid dan benda tu ada nilai. Benda tu ada nilai. Sebab tu kena cabut. Tapi kalau gigi apa yang pakai aluminium pun tak laku, tak ada faraid semua. Tak ada. Tapi kalau nak faraid juga kena cabut lah. Masa tanam tu 20,000. Contohlah kata masa tanam 20,000. Tapi kalau jual balik RM1 tak laku orang tu saya sebut. Tapi kalau ada nilai juga, kau boleh pasang kat orang lain. Kalau benar yang ada kaitan dengan faraid dan ada nilai, boleh. Kena cabut. Macam tu juga orang tanya derma organ. Derma memang kita tak minta duit. Kan? Nama pun derma. Sebab tu orang tak kata jual organ. Kalau jual, tu kena minta duit. Kena faraid tak kalau kita jual anggota simetik. Kalau macam tu mana buat duit kan sampai mati je. Cabut. Buah pinggang kita cabut. Jantung kalau boleh guna lagi kita cabut. Apa benda kebanyakannya buah pinggang lah orang dia pakai balik ni. Jadi kalau benda tu dijual, adakah kena faraid? Kena tak? Tak, benda tu tak ada. Benda tu dianggap seperti benda insurans. Insurans ni maksudnya benda hak dapat selepas pada tu. Kalau nak faraid lah. Kalau nak ambil ada seorang ikut juga. Sebab benda tu adalah hasil. Tapi tuan-tuan sebab tu kita tak nama jual organ, kita nama derma organ. Derma organ. Sebab orang nak derma organ ni, dia akan pergi buat sign dan sebagainya, buat pengakuan kata dia akan dermakan setelah dia mati. Itu tak ada siapa boleh tuntut. Tak ada siapa boleh tuntut. Sebenarnya derma organ ni pun di antara khilaf yang banyak juga dibahaskan oleh ulama. Itu nantilah kita cari satu buku yang cerita bab derma organ, kita baca. Tak faham pun tak. Banyak khilafnya. Baik. Haram mengupah orang membuat bijana emas dan perak. Saya dulu pernah pergi makan dalam istana anak bukit. Masa tu keadaan Sultanah Bahiyah sedang kering. Tentu istana Bahiyah sedang kering. Dia panggil lah kami pergi BCC. Ambil BCC ni terus makan lah. Terus makan ni tuan-tuan yang dirahmatullah kita harga-harga pondok ni. Kau reti nak makan pakai sudu. Makan pakai sudu ni kau keletang. Sultan duduk atas tu gelak. Dia gelak tengok geng-geng ni dia makan. Keletang. Lagi ni dia beritahu pegawai dia. Suruh turun dia makan pakai tangan. Dia turun main begitu pakai tangan. Pakai tangan ni pakai bangun semua basuh tangan. Senyap sunyi. Tapi masa kita pegang sudu ni tengok, warna ni warna ni kalau hilang ni apa? Di tepi pinggan tu pula kan. Tengok dia ada satu macam lining orang. Ni warna mah ni. Kita tanya, tu mah putih ke tak? Dah, tu bukan putih. Tapi atas pakai tu mungkin putih. Mungkin. Yang atas tu maksudnya yang pakai atas petak tu mungkin. Tu putih. Tuan-tuan yang berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya. Jadi pinggan tu nampak cantik kan? Kalau lah benda-benda macam tu tiba-tiba kita pelari milik Allah Akbar. Kita jawab memang. Itulah ceritanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Jadi kalau kita upah orang buat pun haram. Haram atas tukang emas mengambil upah. Kalau kita sebagai tukang emas, haram kita ambil upah tu. Dia. Upah bagi upah dekat orang yang buat emas tu pun haram, kita ambil upah pun haram. Okey. Sekalipun tidak digunakan di sisi qaul yang asah, yang lebih tepat, walaupun benda tu tak digunakan. Buat seperti benda perhiasan, tak guna pun, cuma nak tengok lah. Tu pun tetap haram.
kerana menyimpan, membawa kepada menggunakan. Ataupun dia buat tongkat daripada emas. Buat tongkat tu daripada emas, bukan nak guna apa tongkat tu, saja buat perhiasan je. Tapi bila main nak buat, takut-takut guna. Macam juga buat pencokeng gigi, macam juga buat jarum. Sancur je buat jarum emas ni, saja nak beritahu jarum emas. Dulu orang kata pokok jarum emas. Macam mana pokok dia? Tahu tak? Orang kata pokok tu bagus, pokok jarum emas. Sekejap. Dia memang warna emas kan? Tak, tapi macam mana boleh dekat jarum emas tu? Dulu orang cari pokok jarum emas. Kita dah ingat ada jarum emas dalam tu memang bernilai. Banyak tak nama tu. Macam cendawan susu kambing, cendawan susu rimau, cendawan susu gajah. Rupanya nama pun bukan gajah tu perah susu tinggal tu. Rimau tu perah susu tinggal, tak nama dia pun. Cuma disebutkan tu mitos cerita. Tak apalah. Kadang-kadang kita pun kena tipu juga. Dia macam rupanya. Dia apa khasiat dia? Kalau ada khasiat kita rendam lantai ni. Tak kira dia rendam lantai ni. Baik. Demikian juga haram menggunakan bijana yang disadun dengan emas. Yang disadun. Sadun ni maksudnya ditampal. Dia asalnya dalam tu besi pun, tapi dia balut dengan emas. Dulu ni, kalau tak silap saya, Al-Rahnu apa yang bengkak? Dia pun tak pasti. Dia pernah tersilap pelik. Jongkok. Yang mana jongkok tu dalam tu besi. Di luar tu dia bersadun dengan emas. Jadi bila pergi dekat geng-geng yang Ar-Rahman ni, mereka test macam mana? Mereka test ikis je. Ikis tu. Emas ni. Dalam tu. Ikis tu. Timbang cukup satu kilo. Tapi hanya disadun saja dengan emas. Beli. Lah kali nak guna belah tengok dalam besi. Itu ada Allah mana tahu rugi. Saya mau rugi satu jongkok aku 300,000. Katalah ni tuan-tuan kalau pergi Ar-Rahman mana apa dia mesti jongkok saya nak belah dulu. Kami akan belah dulu, kami akan tengok dalam. Macam mana pun semua dia akan belah dulu. Emas ni rosak dah bang. Dia tetap ada harta. Lebih penting. Sebab tu lah tuan-tuan dia akan belah. Dia akan belah tu, dia belah operate. Belah tengah, belah semua dia akan belah. Ya, terbuka baru confirm mah boleh. Dan tidak lah. Dan tu tuan-tuan dan rahmati Allah. Lah ni nak dia jongkong tu pun payah. Bukan payah kan, memang kita belah. Kalau betul-betul nak jual, setuju dengan harga. Kalau belah, tulis, baru kami ambil. Atau tidak. Yang ada sertifikat pun boleh pun tak kisah. Ada sertifikat kata speed tu benar tu, tak masalah. Ni cerita bab emas ni. Tambah-tambah benda yang disadun dengan emas pula, haram juga hukum dia menggunakan bekas tersebut. Atau perak, haram membuatnya, haram membayar dan menerima upah membuatnya. Adapun celup dengan air emas atau perak, jika dibakar pada api keluar zat emas atau perak, hukumnya haram. Kalau tidak, tiadalah haram. Celup. Emas celup. Celup kalau bakar keluar air emas, haram. Tapi kalau bakar tak ada air emas pun. Apa pun tak lekat, naik hitamnya. Yang tu memang tak haram lah.
Yang tu kalau orang lelaki pakai pun tahan. Emas Zulian tu dia adalah emas yang bercelup. Tapi kalau bakar-bakar tak ada pun keluar sitik emas pun tak ada. Jadi dia tak keluar. Macam juga emas Korea. Kalau betul-betul ada sitik emas ya, pakai juga. Itu dia hanya bocah betul. Tak tahu saya tak tahu. Saya orang Korea mahal saya lah. Dia kata emas Korea. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, emas ni juga dia ada warna-warnanya, menunjukkan kematangan dan kemudahan emas. Emas yang muda duduk dalam tanah umurnya berapa? Tuan-tuan tahu emas nak jadi itu dia ambil masa berapa lama? Emas dia nak jadi dia ambil masa lebih kurang 50 tahun. Nak jadi satu lapisan emas, layer emas. Kalau nak jadi daripada atas, dan kalau yang duduk dalam bumi itu yang jadi ketil-ketil besar tu, itu memang dah beribu tahun, berjuta tahun besar. Jadi kalau setakat nak timbul satu layer tu tuan-tuan, dia ambil masa 50 tahun. Macam mana? Macam ni saya contoh. Di satu tempat yang paginya berkabus dan kawasan itu yang terkena matahari direct, yang ada air, pasti di dalamnya tu airnya tu sejuk. Itu adalah tempat yang ada emas. Bukan takat waktu pagi, tapi tengah hari pun kadang-kadang berkabus, dan tengah hari pun memang airnya sejuk. Itu berkemungkinan kawasan itu banyak emas. Dan kawasan itu akan dibatangkan emasnya itu dengan petir. Dentuman petir lah yang mematangkan emas tersebut. Tapi benarnya ambil proses yang begitu lama. Macam mana Ustaz tahu? Saya dulu buat kajian dekat ni. Buat kajian sikit-sikit, cari juga emas pun. Sampai putih tadi segitu cari. Itu berdasarkan apa yang diceritakan. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan dirahmati Allah, negara kita Malaysia dinamakan sebagai Suvarna Bumi. Bumi yang penuh dengan emas. Kebanyakan, tapi itulah benda-benda ni orang main, orang bagi tahu, orang klaim, orang kata kami datang nak mennombong biji timah. Sebenarnya bukan biji yang dilarikan, tapi emas yang dilarikan. Bagi tahu biji, harganya murah. Bagi tahu emas, harganya mahal. Bagi tahu murah lah senang. Declare murah. Buat nama. Dan satu lagi kenyataan, sesungguhnya sejarah ini ditulis oleh orang yang berkuasa. Orang yang ada kuasa je boleh tulis sejarah. Dia ikut dia nak cari sejarah apa? Sebab dia ada kuasa. Then, itulah tuan-tuan. Dia nak tulis, hasil daripada sebab orang berminat dengan bumi tanah lain. Kerana di situ ada biji timah. Takkan buat biji timah nak buat apa? Nak buat kereta Proton Saga, Mercedes-Benz, Volvo. Itu saja apa? Dan khazanah yang ada di dalam Suvarna Bumi ini banyak. Sebab tu dulu kerajaan-kerajaan yang bernaung di bawah negara Siam kena bayar ufti emas. Ufti emas, bukan bayar ufti timah, ufti emas. Ini menunjukkan kata hasil daripada negara tersebut ataupun negeri tersebut. Benda yang kita nak berikan, contohlah Musalla Surau Asy-Syifa ni, dia nak pergi buat lawatan di satu tempat. Apa hadiah yang dia nak persembahkan kepada agensi tersebut?
dia akan persembahkan apa yang terbaik dan apa yang melambangkan musalla. Dia akan sembahkan itu. Maka itulah yang dipersembahkan oleh sebuah kerajaan kepada kerajaan Siam dulu. Dan dia akan persembahkan benda yang terbaik yang ada pada dia. Tak lain tak bukan diberikanlah emas dan dibuat sebagai pokok. Itulah keadaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tuan-tuan pergi ke muzium Diraja Brunei. Semasa Brunei jadi tuan rumah untuk apa tu, saya pergilah tengok. Saya bukan pergi tengok masa tu, saya pergi tengok dalam muzium itu. Banyak replika-replika yang dihadiahkan kepada raja, kepada Sultan Brunei. Kalau daripada Saudi tak ada bagi replika apa. Masjid Nabawi tak ada replika. Benda yang ada di tempat dia yang paling istimewa, yang itulah yang direplikakan begitu. Mahal? Oh, mahal. Ada Raja Bahrain, Raja Yaman, semua bagi benda yang paling bernilai yang ada pada negara dia dan diserahkan kepada satu wakil kerajaan. Tak lain tak bukan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itulah apa yang ada dalam negara. Contoh. Baik, ni kita berbicara bab perak. Adapun memakai bijana yang ditampal dengan perak adalah seperti berikut. Kalau bab perak tak apa pula. Tak apa, jom kita tengok. Tak apa tu macam mana. Sedangkan mah tadi pun ada khilaf sebenarnya. Ada perbahasan. Ni kitab ni dia cerita sikit je. Sebab dia kitab yang kecil. Sebab tu disebut kecil. Sebab kalau tuan-tuan nak baca kitab fiqah ni, cerita bab mah perak ni pun saja pun dah satu bab yang begitu besar. Yang ni dicerita dalam 2 muka surat saja. 1 muka surat setengah. Yang pertama, besar tampalnya pada pandangan orang ramai, iaitu pada huruf, tampal kerana perhiasan, hukumnya haram. Ini benda perak, bukan mah. Mah yang disebut di situ sikit pun haram. Tapi dalam kitab dia kata, tengok keadaan dan tengok masalah. Kalau sikit, tak apa dimaafkan. Tapi kalau banyak, tengok pula mudarat ke tak, ataupun ada masalah ke, ataupun apa menghabiskan wang rakyat ke, contohlah. Jadi kalau itu tak boleh, kita kena gunakan hak mana yang hak ini. Tuan-tuan pergi ke Brunei, Masjid Sultan Omar Ali ke Ali Saifuddin ke, saya tak pasti, tak ingatlah begitu. Tombol pintu itu, tombol pintu pula. Kita nak naik tangga tu, dia ada tombol tangga tu. Kepala-kepala tangga tu semuanya emas. 22 karat. Kita kata 22 karat ni emas bawah pada grade 915 tu kalau emas tu grade yang macam tu lah, 83 hingga 900 tu grade macam tu. Di pintu-pintu pagar tu, tembok-tembok yang ada tu semuanya bersalur emas, semuanya emas 22 karat. Ni tuan-tuan orang tak ada orang curi ke? Dia gelap, tak ada orang curi ya. Kita pergi tengok tu memang tu lah yang kubah pun dikatakan dibuat pada emas, kubah masjid. So semuanya 22 karat bawah. Jadi tuan-tuan yang orang macam kalau yang pergi curi tu bukan orang Brunei. Dah pernah satu ketika tu pelancong China ke dalam museum tu, dia memang nak tahu mak dia nak dikikir ada benda apa tadi, saya lupa. Tapi ada nampak kesan kikir. Dia marah lah, apa kikir ni. Lepas tu dia berharapkan pelancong Cina masuk museum. Boleh hidup kikir lah. Ada benda apa hak harga apa tu. Itulah tuan-tuan dan puan macam dia nak tahu kata betul rumah ni. Pemandu pelancong betul tak kata menipu. Dah kikir memang mah. Itulah yang berlaku tuan. Jadi tuan kalau pergi Brunei, tuan jangan buat pokok macam tu. Kita buat sekali lawatan pergi Brunei. Tengok
keadaan itu betul. Baik. Ba ataupun B, besar tampalnya kerana ada hajat seperti membaikkan rupanya. Hukumnya harus dipakai serta makruh. Kita tampal tu besar, tapi kerana memang berhajat kepada perak, hukumnya harus. Tapi kalau kita gunakan makruh. Boleh buat macam tu tapi harus. Dan C ataupun tak, kecil tampalnya kerana perhiasan makruh dipakai. Kalau kecil untuk nak berhiasan makruh. Contohnya kita buat butang baju daripada perak. Butang baju daripada perak untuk tujuan perhiasan, kalau ikutnya haram. Kita ambil perak tampal, hukumnya makruh. Itu cara. Orang kahwin tu tuan-tuan, tengok dia pakai kerang di atas kepala tu, hak kita je yang tak ori. Kalau hak sultan dengan kira lah tuan. Takkan sultan tak pakai hak tak ori. Hak agung pakai masa pentabalan yang diletakkan pada tengkolok dendam tak sudah. Tuan-tuan, syok juga bila mana kita tengok tanjak-tanjak yang dipakai ni. Ada nama dah. Yang dipakai dalam duit tu, agung pakai tu namanya dendam tak sudah. Memang kalau ada benda tu duduk dendam tak sudah. Rupanya bahaya tu. Sebab apa? Dia bubuh nama tu dan diletak pula pada duit. Tu dah benar. Kalau naik agung letak atas kepala pula dendam tak sudah. Tak sudah dendam. Itu bahaya. Itu semua tu dia ada matlamat nama masing-masing. Baik. So, kecil tempatnya kerana ada hajat harus dipakai. Tapi itulah. Zaman sekarang semua orang tak pakai pekah dah Ustaz. Cerita dia saya tak tahu nak kata. Pekah ni dia tengok pada orang yang ada jiwa nak beramal dengan agama, dengan pegang. Tapi kalau tak ada jiwa ni, dia tak nak pegang sangat. Dia tak tahu. Buatlah emas benda yang paling berkualiti. Dia kata buatlah. Kenapa nak buat pakai benda lain? Keluarlah kita tak nak kata. Kita hanya boleh baca kitab je. Kita baca kitab je. So, kecil tampalnya kerana ada hajat harus pakai. Kecil, tampal kecil sangat kerana ada hajat, memang berhajat, maka benda itu harus dipakai. Tak haram. Tiada haram menggunakan bijana emas atau perak yang disadut dengan tembaga dan seumpamanya. Atau dikaratkan seperti disapu dengan benda yang boleh mengubah rupanya tinggal seperti tembaga. Bekas tu mah dalam, tapi disadut dengan tembaga, orang tak tahu kata dalam tu mah. Apa? Tengok kitab dia kata apa? Dia kata tak apa, tak haram kalau dalam tu mah, tapi kita tutup dengan tembaga biar orang nampak tembaga. Jadi benda tu tak haram. Tak haram maksudnya apa? Itu kata tujuan penggunaan emas ni adalah pada apa? Pada nak riak, pada nak sum'ah, pada nak tunjuk orang. Yang tu yang agama tak bagi. Takkan guna sikit-sikit apa. Tapi kalau ambil barang mah, sadar dengan tembaga, orang tengok pun tak jadi masalah. Nak rempit kaki ragut pun tengok juga. Dia ni pakai tembaga pun tak jadi ragut. Padahal dalam tu mah, orang tak tahu. Itulah contoh. Kalau. Ni satu perbahasan lain tapi tak ada sebutnya. Kalau kita campurkan sekali emas dan perak dijadi suasana, apakah hukumnya? Okey. Bagi orang perempuan kalau digunakan sebagai perhiasan, tak ada masalah. Sebab apa orang perempuan boleh pakai? Orang lelaki tak boleh.
Orang perempuan boleh pakai perhiasan emas, gelang ke, rantai ke, perak. Orang lelaki emas tak boleh esok. Itu satu. Yang kedua, kalau orang perempuan guna pinggan emas pun tak boleh. Orang lelaki guna pinggan pun tak boleh. Guna congkak gigi emas ke, semua tu tak boleh. Kalau dalam bab menggunang tak boleh. Dalam bab perhiasan boleh. Orang lelaki guna tak boleh, perhiasan tak boleh. Cuma kena beli bagi je. Pegang. Oh, masih baik. Cerita macam tu. Jadi, orang lelaki ni nak pakai juga. Buatlah suasa campur emas perak. Boleh? Boleh. Tapi tengok pada kadar campuran. Mesti kadar yang perak lebih daripada kadar emas. Kerana orang lelaki, dia boleh berhias dengan perak. Orang lelaki boleh berhias dengan perak. Orang lelaki tidak boleh berhias dengan emas. Itu saja. Dalam bab mengguna, buat bekas, buat alat, dua-dua tak boleh. Lelaki, perempuan tak boleh. Okey. Baik, hari ni kita nak buat cincin perak. Orang lelaki boleh. Perak 100% boleh. Dia nak pakai cincin hak mahal tu. Hak yang berapa bilion tu? 300, 200 tu cincin saja. Tak. Dulu ada orang beli cincin mahal tu. Menabung benda kecil. Baik, contohlah dia beli cincin perak mahal. Pakai kat orang lelaki tak ada masalah. Boleh. Yang penting perak. Kalau emas tak boleh. Kalau dicampur emas dan perak, maka kadarnya kena lebih pada perak. Jangan lebih emas. Lebih emas haram. Tapi syaratnya yang kedua lagi, emas dan perak tu boleh dipisahkan. Confirm lah boleh. Tuan-tuan, macam mana pun buat cincin emas, sadul perak, masa kita bakar, kita boleh pisah emas dengan perak. Confirm boleh. Itulah contoh. Tapi mungkin ada teknik yang tidak boleh. Tak tahulah diadunkan sehingga kan tak boleh. Wallahualam. Itu mungkin sebab tu ulama kata kalau boleh pisah boleh pakai. Kalau tak boleh pisah tak boleh pakai. Jadi kita mungkin tak tahu teknik yang mungkin diadun tu sampai tak boleh nak pisahkan langsung. Wallahualam. Itu saya tak tahu. Baik, tapi sebagai logik akalnya, apa yang kita tahu, kalau emas perak campur macam mana pun semua boleh dipisahkan. Baik. Harus menggunakan bijana yang lain daripada emas atau perak. Harus, dia kata. Nak guna lain pada emas perak, harus. Seperti yang dibuat pada yakut, marjan, akik dan sebagainya. Kalau nak ambil batu permata yang mahal, titanium yang mahal pun boleh nak digunakan sebagai apa jua perhiasan pun, walaupun dia tu lagi mahal daripada emas. Tak ada masalah. Sebab dia tidak terlibat dengan emas. Kenapa? Tadi awal dah kita sebut. Emas ni kerana dia melibatkan mata wang. Melibatkan duit yang telah disepakati oleh semua. Dan emas ni mudah dikenal. Tapi kalau yang jenis batu, permata dan sebagainya, yang kenalnya hanya Joe saja yang kenal. Yalah, hanya Jauhari yang mengenal. Joe dia yang kenal. Kita tak kenal. Kita orang main batu. Batu apa ni? Kita lepak buang. Kita tak kenal batu. Sebab tu kita lepak. Baru ni. Kat kampung Melayu tu ada seorang tu. Dia mati. Tapi sebelum dia mati tu dia pesan mata dah ke orang. Dia kata kalau saya mati cincin ni saya akan bagi kat ustaz. Tapi masa dia mati cincin tu tak ada kat saya. Tak ada pun kat dia. Ada kat orang lain. Dia bagi kat orang lain. Untuk pegang. Nanti kalau mati bagi dia. Dia pun mati. Bila mana dia mati, orang tu pun main lah hantar cincin tu. Saya tengok batu ni cantik. Tapi saya tak pernah batu lah.
Ambil lah Kak Haji. Dia kata tak boleh, ni memang saya pegang amanah dan wasiat. Tak apa-apa, saya ambil. Saya pakai seminggu. Lepas tu saya himpun dengan cincin saya banyak-banyak tu. Saya pergi Haji, sebab Haji bagi cincin kat saya. Nak, Haji nak cincin mana ambil. Saya bagi dekat dia banyak. Dia ambil cincin kat mana dia bagi. Dia bagi. Tu dah cara saya dah bagi. Saya memang saya tak kenal batu. Dan saya bukan isap batu. Saya tak kenal batu, saya tak tahu. Tapi kalau orang kata ni jujur main, ish, banyak dah orang buat main batu kat saya ni. Dia tengok tak kenal. Jadi tuan dan rahmati Allah, kalau orang main mah perak saya kenal. Kalau orang main mah dengan perak saya kenal. Tapi orang main batu walaupun mahal sekalipun batu. Saya batu saya takkan beli kecuali orang bagi. Orang bagi saya ambil je. Kalau saya rasa kenal, saya simpan. Kalau tak kenal, saya bagi pula orang lain. Itulah contoh dah. Itulah nasib kalau tuan-tuan bagi batu kat saya. Ambil batu jalan pun saya ambil. Salah. Nanti saya bagi ke orang lain. Cerita dia macam lah. Baik, habislah cerita bab mahfirak dan batu permata. Ada soalan? Ada soalan, kita nak baca bab haid nifas dan isti'adah. Okey. Baik. Haid, nifas dan istihadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Haid, nifas dan istihadah ni tiga-tiga ni adalah darah. Apabila disebut darah, apa sifat dia? Sifat dia cair dan ia boleh jadi kotor. Bila kotor, najis. Bila najis dia kotor dan sebagainya, maka dia dianggap najis dan memang tak boleh untuk dilakukan ibadat terhadapnya. Okey, tapi ada perbahasan. Ya. Cuma pembincangan sebelum kita masuk cerita ni, saya selalunya saya akan buat terul dahulu sebelum kita nak cerita. Orang yang kedatangan haid dihalang daripada memasuki masjid ataupun tidak. Orang yang kedatangan haid tidak dihalang daripada memasuki masjid, yang dihalang hanya duduk dalam masjid. Betul tak? Ni hukum masjid, hukum haid kita dengar. Kalau dia masuk ikut pintu ni, keluar ikut pintu, maksud dia lalu dalam masjid, sah boleh ke tak? Soalan. Sebab apa lalu boleh, duduk tak boleh? Benda ni yang kita nak kena tahu. Mari dah ada waktu dia, Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, musalla yang mereka buat Jumaat, surau buat Jumaat, boleh tak orang perempuan masuk haid? Musalla surau yang tak ada Jumaat, dia kata boleh. Orang perempuan duduk dalam tu. Ni hak buat Jumaat ni, macam mana? Itu masalah. Mereka sampai nak bercakap. Tak apa. Bentar, saya tengok bateri ni pun power banyak lagi. Mungkin kita boleh lanjut lagi lah. Tapi kalau bateri ada atas ni pun merah dah. Memang dah mati lah. Okay. Jadi, asal kepada masalah haid ni, apa asal dia? Macam tadi, emas dan perak tadi, asal dia mana? Asal dia sebab benda tu adalah mata wang dan benda tu akan hilang dan untuk tujuan berbangga-bangga diharamkan. Itu asal. Haid dan nifas, istihadah ni asal dia apa? Asal dia benda tu adalah cemak, najis dan cemak. Okay. Tapi kalau kita boleh elak daripada asal semua, adakah boleh pula kita duduk? Sebab tu ada perbahasan ulama kata. Contohlah zaman sekarang ni orang pakai pad. Panty liner macam-macam lah orang pakai. Saya yang tahu beri pad je.
Repet je yang saya tahu, yang lain saya tak tahu kan. Jadi orang pakai tu memang menghalang daripada kebocoran. Boleh tak dia duduk dalam masjid? Jadi di sini orang pun brainstorm, fikir buat macam mana. Soalan dia katanya, kalaulah mereka duduk dalam masjid, apa ibadat yang mereka boleh buat? Sedangkan solat tak boleh. Dia tak? Etikah ni lah. Bagi orang yang haid. Dia melihat kepada keadaan, dia boleh buat ibadat apa kalau dia baca Quran boleh tak? Jadi itu cara ulama nak selesaikan satu masalah. Dia perincikan satu. Jadi kita kena tengok pada tujuan. Sebab apa nak duduk dalam masjid? Nak mengaji, menuntut ilmu. Okey, baik. Ada tak satu kawasan yang agak-agak kalau darah tumpah dalam tu, boleh senang basuh? Dia kata ada. Tahu tak? Di luar tu, tak mozek kat luar. Boleh tak duduk situ? Dia ada panas sikit. Sedang tak ada aircon, contoh. Jadi lebih baik kita bagi jalan keluarnya adalah duduk di tempat yang sedang dibasuh kalau sudah tangan haid bocor. Bukan nak cerita orang bocor saja. Orang hak tak tahan kencing pun tak boleh duduk juga dalam. Urusan hak ada aircon, ada masjid, ada kapek ni. Takut saya kencing kan. Orang hak cerit birit pun tak boleh juga duduk. Jadi maksudnya bukan masalah haid saja. Tapi yang tu tak dihuraikan. Sebab apa tak dihuraikan? Jarang-jarang berlaku masalah tu. Hak masalah yang selalunya bab haid nifas ni. Jadi itulah huraiannya. Sebab itu ulama dia banyak sangat. Sebab itulah perumpamaan yang saya suka berikan kepada tuan-tuan. Fiqh ni ibarat lautan yang tidak ada tepi. Luak tunggu fiqh. Luas. Kita nak belayar nak pergi mana ni, duduk atas fiqh ni tuan-tuan, sampai silat-silat sampai habis umur kita pun pembicaraan fiqh belum lagi habis. Sebab dia ni ikut keadaan semasa. Timbul masalah ni, dia timbul hukum baru. Timbul masalah ni, timbul fatwa baru. Timbul masalah ni, timbul ijtihad baru. Sebab tu fiqh satu benda yang memang begitu luas. Tuan-tuan dengan sempitkan kefahaman tentang fiqh. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, berbeza dengan akidah. Akidah adalah kapal yang berlayar di atas lautan fiqh. Kapal, kita kena tengok juga. Kalau dia tu kapal kecil, layanlah ombak hak deras. Sebab fiqh ni selalunya berombak. Ombak tuan-tuan, ombak bab fiqh ni. Hak nak bergaduh bab fiqh. Syafi'i, aku Maliki, punut tak mau. Bab fiqh itu bukan bab akidah. Tapi orang yang akidah tak kuat, duduk layan ombak tu yang dia pening. Cubalah dia naik kapal hak besar. Ataupun dia naik krus. Naik ombak sikit tak rasa ombak. Itu dikatakan akidah. Akidah dulu. Belayarlah dengan kapal yang besar, akidah yang besar, kefahaman yang luas. Niscaya kita akan dapat akidah yang mantap duduk di atas lautan fiqh. Kemudian lagi hebat lagi, naiklah terus hak 5 bintang. Itu tasawuf. Semua ada atas tu. Seronok ni, siap boleh tidur ni. Sumpah duduk atas darat ya. Tu. Itu kena ada juga tasawuf. Tasawuf kena ada. Dan perjalanan itu sudah pasti ada destinasi yang terakhir, iaitu mati ataupun kematian ataupun akhirat kita. Itulah benda tuan-tuan dan tuan-tuan. Itu gambaran yang saya nak minta. Sebab tu dalam bab fiqh ni kan, tuan-tuan dengar ustaz ni kata macam ni, tok guru ni kata gini, tok guru ni kata ni, itu benda biasa. Sebab dia ada beza di antara mazhab Syafi'i dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah pengasas. Mazhab adalah apa yang diasaskan. Bentuk pemikirannya. Sebab itu tak salah
Kalau kita bermazhab Syafi'i, tak salah. Sebab kita ambil cara Syafi'i berfikir. Sebab cara fikir itu, manhaj dia, sistem dia, macam ni, macam ni, macam ni. Cara Maliki fikir, macam ni, macam ni, macam ni. Cara Hanbali fikir, macam ni, macam ni. Cara Hanafi fikir, cara apa, Hanafi, Hanbali, Maliki, Syafi'i. Yang tu yang muktabar, ada 4. Ada lagi yang lain lagi. Sufyan As-Sawri, Daud Az-Zahiri. Cara berbeza. Semua ada 12 mazhab. Kita nak buat mazhab sendiri, boleh? Silakan kalau perlu buat. Saya tak alam, tapi tuan-tuan buat, tengok. Try propose tengok, siapa nak terima. Right lah, propose tengok. Oh, aku ada mazhab aku sendiri. Mazhab apa? Mazhab jahili. Orang-orang jahil juga. Mazhab jahil tak ada akan dah. Okay. Baik. Nah, itulah kata fiqh. Baik, kita tengok. Haid itu darah yang keluar melalui faras perempuan yang berumur lebih kurang 9 tahun ke atas. 9 tahun ni adalah 9 tahun qamariyah. Sembilan tahun qamariyah bererti kalau Masihinya 8 tahun 9 bulan. 8 tahun 9 bulan. Kalau budak tu, kita hari ni semua sambut birthday ikut Syamsiah. Kita tak ikut qamariyah. Dulu ada satu tempat tu, orang perempuan dua-dua ada. Makcik Syamsiah ada, makcik qamariyah ada. Macam mana kita cerita bab Syamsiah qamariyah ni, dia pernah tengok makcik dua orang tu. Pasal apa tengok makcik tu? Dah nama daripada hak ni Syamsiah, hak ni qamariyah. Lah ya kau, bukan dia mana, bukan. Ini dia pun kenal macam tu lah. Bukan hak tu maksudnya. Syamsiah ni maksud ikut matahari. Matahari ni tuan-tuan, dia awal dia lajak pergi sikit. Kalau umur matahari dah 9 tahun, bermakna umur qamariyah tu 9 tahun 3 bulan. Dah lebih lah. Jadi cerita dia, kalau budak yang 2 bulan lagi nak sambut birthday, hari ni turun darah, tengok-tengok birthday dia lagi 2 bulan. Nak cukup umur 9 tahun, hari ni dah turun darah, maka boleh dianggap sebagai haid, tapi ada syarat dia yang kita tengok. Dalam keadaan sihat, 9 tahun dalam keadaan sihat, dan bukan dengan sebab beranak. Nikah awal, warnanya merah tua ketika ia keluar, berasa panas, mengetik. Rasa panas itu tentang kena tanya mereka. Jangan tanya saya. Saya tak tahu tentang rasa panas itu. Dia dengan warna merah tua, bukan merah muda, merah tua. Jadi dalam keadaan warna yang macam tu, maka dia dianggap sebagai darah haid. Kalaulah yang keluar itu sebelum 9 bulan ataupun sebelum 9 bulan, sebelum 8 tahun ataupun sebelum 9 tahun qamariyah, jadi itu dianggap sebagai apa? Itu dianggap sebagai isti'adhah menurut pandangan Syafi'i. Berbeza dengan mazhab lain. Ada apa? Ni kita macam Syafi'i. Manhaj dia, cara dia, rumah dia, bumbung dia, dinding dia, apa semua ni kita duduk di bawah bumbung Syafi'i. Kalau kita pergi tengok bumbung orang lain pula, dia punya design dia. Design dia lain. Design dia kadang-kadang 7 tahun pun boleh dianggap sebagai haid. Tapi design dia lain, kita tak tahu design dia macam mana, sebab kita pun bukan mengaji design dia, kita mengaji design Syafi'i pun. Jadi itu kata tak salah pun.
Kita nak bermazhab ni memang benda yang wajib tuan. Sebab apa? Bila mana kita bermazhab, kita ada laluan kita, aliran kita. Kita nak bawa kapal tu sampai destinasi tu, kita bawa ikut laluan Syafi'i lah. Kalau kita bawa ikut laluan yang kita pun tak tahu macam mana, silap-silap kita sesat. Kita bawa, ni lautan ni luar, tak tahu macam mana. Kita kena ada panduan arah dia tu. Kalau orang yang belayar, dia boleh tengok macam-macam arah mata angin dia tu, dia nak faham macam mana. Dia nak ke arah utara ke selatan ke apa semua, tu ada cara dia. Jadi kita ni yang bermazhab ni, yang inilah benda yang kita kena ambil peduli. Manakala nifas itu darah yang keluar lepas beranak, kira-kira sebelum sampai masa 15 hari dari tarikh beranak. Nifas tu darah yang keluar lepas beranak. Masa beranak tu dia kata wiladah. Betul, wiladah. Tapi dia kata, Ustaz, wiladah pun kena mandi, nifas pun kena mandi. Tuan dan rahmati Allah. Kalau nifas itu datang berderetan dengan wiladah, mandi sekali cukup. Ustaz tu kata 2 kali. Oh, jangan menafikan hak kata kena mandi 2, jangan hak nafi kata hak kena mandi 1. Dua-dua tu betul belakang. Nak mandi dia tiap hari tak apa. Tak masalah. Kalau tahan mandi dia. Aku kata kita ni benar-benar kecil tu nak jadi masalah. Hak bila mana ustaz ni kata, oh ustaz ni kata macam ni, ustaz ni. Macam hak kes baru ni tu. Saya sebut bila sebab saya pergi satu surau tu dia tanya, Nazir Musi tu tanya, Ustaz saya tanya soalan, apa dia? Ni yang dia viral baru ni, apa dia? Ni ada seorang ustazah tu buat pula kenyataan, orang perempuan semayang pakai telekung lah ni tak usah nampak orang. Ha? Dia kata ustazah ni daripada pejabat mufti. Oh, ya ke? Saya pun carilah sambil-sambil duduk dia duduk jamu tu, saya cari tengok. Hari ni baru mufti keluar kenyataan akan buat rujukan pakar untuk nak istimbatkan hukum bahawasanya bolehkah perempuan pakai telekung masa sembahyang. Sebab apa yang ustazah tu piawai? Cari-cari pula ustazah tu punya kenyataan 18 bulan. Mufti punya kenyataan 21 ke 22 bulan. Boleh faham tu? Baru sangat ni, baru. Tu macam mana Ustaz? Hak pakai telekung sembahyang macam mana? Oh kami ni garu kepala Ustaz. Pakai telekung sembahyang. Tuan, rahmati Allah. Dia dalam fiqh ni pun dia ada juga orang hak tak pandai berenang tapi nak berenang, baru nak ajak berenang. Tak ni dia ajak orang dah berenang. Yang tu pun payah juga. Yang tu cukup payah. Dia baru nak kena air, baru nak berenang dan dia rasa confident dia berenang, dia nak ajak orang pula berenang. Yang tu kadang-kadang tenggelam kan. Orang pegang dia sikit je tenggelam. Lain dah orang yang dia dah pernah scuba diving, pernah menyelam dah. Tapi dia pun menyelam pun taklah sampai 1 kilo dalam tu, dia pun tak berani juga. Kita ni macam saya lah. Saya ni dan main dekat atas air ni pun nak menyelam tak berani. Kita bagi orang hak pakar, hak pandai menyelam. Yang ni tak mahu. Kita bagilah mufti je mak. Kita tengok mufti nak jawab apa. Tiba-tiba mufti jawab tak sama macam apa yang kita faham. Kita cari mufti lain mak jawab. Sebab mufti tu pun dia menyelam sama-sama. Mereka masing-masing ilmu, masing-masing cara selam memang. Kadang-kadang ada hak selam takat 15 meter saja. Ada hak mufti ni dia selam dalam lagi sampai 20 meter. Ada mufti hak selam-selam tak naik lah. Tak ada apa-apa kenyataan. Tengok buat muzakarah solat ni diam. Pernah dah saja tuan. Nak cerita kata cara selam masing-masing. Cara selam tu lah.
yang kita nak kena tengoklah cara macam mana skill macam mana. Sebab benda tu terpulang pada kita. Kita rasa kita nak kenal, pegang. Sebab benda ni itu berkaitan dengan cara kita berlayar di atas lautan. Baik. Kalau orang tanya saya apa masalah yang pakai telekung baru ni, dia masalah dia macam ni lah. Seorang perempuan dia pakai telekung, dia dah kesan. Dia pakai baju pelawak tu, Dia nak main Isyak. Kalau pakai baju pelawak main Zuhur tu cerita lain. Dia main pakai baju pelawak. Dia nak tidur ni pakai baju pelawak. Kalau dia angkat baju pelawak, dia nampak tiap nampak lah. Lengan pun nampak. Tak apa lah. Dia pakai kain di bawah, pakai telekung di atas. Ada orang pakai telekung di atas, kain tudung di atas, dan bawah tak ada kan. Orang semua pakai atas kan. Telekung elok. Dia pun bayang. Allah Akbar. Tutup tak aurat dia secara berdiri tu tutup tak? Tutup sempurna. Masa dia rukuk, telekung dia duduk dalam keadaan macam mana? Terbuka dah tepi. Contoh, kalau terbuka bahagian tepi tu tuan-tuan, boleh nampak dia punya aurat dia punya bahagian sudut tepi. Maka adakah dia dianggap sebagai nampak aurat? Kemudian dia sujud. Kalau tak nampak, kalau telekung tu rapat, macam telekung Siti Khadijah. Yang ni saya tak ada apa-apa permission dengan Siti Khadijah pun tak ada. Contoh lah kan, dia rapat dengan tubuh badan, jadi maksudnya dia tak terbuka lah ketika mana kita melakukan solat tersebut. Kalau kita sujud. Kalau orang tengok dari sisi, nampak ni orang ni contoh, batal pasal. Jadi tuan-tuan, ada pandangan yang mengatakan kita pakai kain pelekat. Kita sembahyang berdiri, rukuk dalam salat, sujud. Kita sujud tu kita tengok daripada pandangan sisi ni, nampak ke faham adakah batal sembahyang? Yang ni lah yang menjadi pembahasan. Okey. Yang pertama sekali, pandangan yang pertama mengatakan tidak batal. Kerana apa? Asalnya daripada bawah. Daripada bawah, bukan sisi aurat. Walaupun dia rukuk, walaupun dia sujud nampak bahagian sisi. Ya, tapi asalnya daripada bawah. Macam juga telekung. Sama juga. Sebab dia pakai sarung tu, mengembang macam tu, tengok pada bawah pun nampak. Kalau dia berdiri, tidak. Tapi kalau dia rukuk, sujud, semuanya asal pada bawah. Jadi sah. Tak ada. Pandangan hak kedua, hak ni hak kata tak sah. Dia tuan nak kata dia salah tidak? Tak, dua-dua betul. Ikut pada tuan lah nak buat macam mana. Cuba senang. Jadi jangan kita mengatakan yang ini tak sah. Sah lah tak? Senang. Sebab ada masalah boleh dihuraikan. Orang sembahyang dalam keadaan tak sempurna tutup auratnya kerana tidak ada pakaian. Mungkin berlaku dalam medan perang contohnya. Di Gaza tu pakaian apa pun tak ada. Sembahyang telanjang seorang-seorang dalam bilik. Bolehkah? Sah kan? Sah. Tu tak tutup aurat lagi teruk. Sebab tak ada orang tengok. Boleh pula sah lah. Ya. Itulah kata huraian fiqh ni besar, panjang. Jangan sempitkan. Dan itulah tuan-tuan, kadang-kadang yang saya tak mahu nak syok kan, benda tu bila mana diviralkan, viral tak ada masalah. Yang komen itu adalah netizen yang jahil. Netizen jahil lah yang membuatkan semua jadi rosak. Netizen yang jahil itulah yang menyebabkan semua jadi rosak. Sebab tu kita jangan jadi netizen yang jahil. Saya paling benci sekali nak baca komen netizen lah. Kalau komen orang alim tak apa, sebab kita tahu dia punya manhaj ilmu dia. Tapi kalau komen netizen tuan baca buat perang lagi ada. Lepas tu nampak kawan ni salah ustaz ni tuan nanti. Yang tu dah salah kan. Baik.
Adapun darah yang keluar sebelum keluar anak atau keluar beserta dengan anak, tiada dinamakan darah nifas, malahan dinamakan darah fasid, itu darah kotor sahaja. Itu pun jika tidak disambung dengan haid yang lebih dahulu. Darah yang keluar sebelum keluar anak ataupun yang keluar bersama dengan keluarnya anak, itu dinamakan darah nifas. Malah dinamakan darah fasid, darah kotor. Itu kena basuh. Wiladah tu bukan darah, tuan-tuan. Wiladah tu adalah hal keadaan beranak. Macam berak lah. Kita berak, tahi yang keluar tu najis. Contoh kan. Jadi hal keadaan berak tadi melepaskan najis tu, itu dinamakan berak. Ya. Yeah? Wiladah tu hal keadaan mengeluarkan anak. Walaupun tak ada darah. Ya. Kalau ada darah pada masa tu, itu darah fasid, kotor. Darah tu basuh. Weh, tadi dia beranak. Beranak kena mandi. Sebab apa kena mandi? Sebab dia beranak. Macam berak tadi lah. Tapi berak tak wajib mandi. Kalau berak wajib mandi, tuan-tuan, gimana? Kita tahu kita mau mandi ke mau buat apa ni, aku mau berak. Oh, berak kena mandi ke? Dah berpeluh lebih dah. Ada orang berak pun kena mandi tu. Tu lembek yang lama nak tunggu sampai berpeluh lah kali mandi. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, wiladah tu adalah beranak. Okey. Jadi bila mana dia beranak, kalau tidak sambung dengan nifas, boleh tak dia niat mandi wiladah? Boleh. Tapi kalau bersambung dengan nifas pun, boleh tak dia mandi wiladah? Boleh. Sebab apa? Mandi wiladah ni adalah mandi yang sebab beranak. Oh, saya nak mandi wiladah, boleh mandi. Tapi ada darah. Tak apa, mandi wiladah. Sebab tu ada ulama mengatakan wajib juga mandi wiladah. Kena mandi 2 kali. Wiladah pun kena mandi, haid nifas pun kena mandi. Betul. Sebab wiladah ni mandi sebab dia beranak. Kalau tak ada nifas, dia boleh terus sembahyang. Tapi kena mandi, wajib. Tapi kalau ada nifas, dia nak sembahyang, tak boleh. Tapi kena mandi, dah wajib tu. Sebab tu ada orang pegang itu wajib juga kena mandi, walaupun ada nifas. Jadi, kita terpulang. Hak mana satu yang kita nak buat pun boleh. Tak ada nifas tu, kalau mandi pun wajib lah. Mandi wiladah, kalau dah ada nifas, tunggu habis nifas lah kena mandi pun. Tapi kalau kata saya nak pegang pandangan pertama, okey silakan. Habis beranak, mandi dulu. Mandi tu kerana beranak. Hak tu beranak ke mana? Beranak ke tingkap ke beranak ke pintu? Saya orang tanya. Betul tak? Beranak ke tingkap, operation, nak mandi. Jenazah basah. Tak boleh. Kalau beranak ke pintu, dia gagah ni. Kan? Cuma ada darah sikit-sikit. Boleh mandi. Terpulang pada tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kita mengaji ni, tujuannya untuk nak membuang kejahilan pada diri kita. Dan jangan kita bertambah jahil dengan duk kata orang tadi itu. Dua-dua tu benar belakang. Habis Syah, saya ni beranak-beranak tak pernah mandi pun. Wiladah ni, tak apa, tak ada masalah. Jangan duk pesiak, jangan duk risau pun pening kepala. Berapa orang kena? 5 orang lah. Contohlah kata, tak pernah mandi wiladah pun, suami tak apa. Tak apa, jangan duk rasa dosa, kadang apa pun. Ramai kawan ni, aku dah mandi wiladah, kena kotor balik, mampir dah. Kotor balik tu, dia mandi wajib tiap hari pun. Lebih dari tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Berjalan. Dia bukan darah, dia adalah mandi kerana beranak.
Sebab dia darah wiladah lain. Darah wiladah tu darah yang fasid. Sikit doa sikit. Darah yang apa datang lepas boleh beranak tu darah yang kotor, basuh kan. Baik, kita ada yang mana pergi darah sesuatu keluar dari perempuan di atas bulan ni. Sebenarnya maksudnya dengan dia, mana darah tu? baik. Dia dua. Yang pertama sekali, sama ada dia keluar juga sikit-sikit, itu bagi orang yang mengandung. Orang yang mengandung, dia akan keluar juga darah haidnya. Itu nadir. Nadir ni jaranglah. Tapi ada darah dia. Yang kedua, darah tu akan tersimpan dalam uri. Uri itu tuan-tuan siapa nak basuh uri? Basuh uri itu memang darah saja. Itulah darah yang tersimpan selama 9 bulan. Wah. Saya 5 anak saya basuh punya semua. Saya yang menguruskan urinya. Jadi dalam uri itulah yang ada darah yang disebut sebagai darah haid yang lama. Ada hajat sikit untuk kita buat bacaan doa untuk yang pertama Kak Hajah Syahrul itu mau keluar hospital hasil penyakit ulcer usus kecil, darah kurang, kerak hitam. Dan juga kepada Hajah Syah yang akan menjalani rawatan MRI. Dan doa untuk almarhum Ishaq bin Saleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليه نحيا وعليه نموت بيد العصر شهادة على المؤمنين ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعوذ بالله من السامعين من صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بهما من النعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة وارحمهم رحمة عامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اوصل اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك واحسانك الى روح المرحوم اسحاق بن صالح رسولهم وفروحهم ومن ينتسب اليهم اجمعين. أوصل اللهم ثوابا مثل ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأنبياء والشهداء والصالحين واكتب اللهم السلامة والعافية على عبيدك على حج الشهر وحج حبسه. واكتب اللهم السلام والشفاء والدواء والعلاج عليهما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميعا. اغفر لنا اللهم اغفر له اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم إنا نسألك العافية والصحة والعافية. وسع لنا أرزاقنا وأتمم لنا نيتنا وتقبل لنا وتقبل منا ضيفنا يا رب العالمين. اللهم اجعل الرحمة والشفاعة والبركة والنعمة على صاحب هذا البيت وعلى صاحب هذا المجلس وعلى صاحب هذا المكان وعلى صاحب هذا الطعام واجعله من الحلال وجعله من الحرام وتقبل دعوته واتمم نيته وتقبل صدقاته وتقبل ضيافته واتمم نيته. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل